Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Saiful Bahri bin Muhammad. Tumpuan berita, Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Puan Fauziah Muhammad Sanusi yang juga penaung Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak telah menyempurnakan Flag Off Girl Guides Run 2024 pada pagi Ahad. Program itu yang diadakan di perkarangan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dan bertujuan mengumpul dana bagi membiayai aktiviti-aktiviti tahunan Persatuan Pandu Puteri Sarawak seperti latihan, perkemahan serta membaik pulih bangunan Persatuan Pandu Puteri Sarawak. Turut menyertai program Flag Off adalah Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak Datuk Dayang Murliah Awang Daud. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Datuk Muhammad Naruddin Majais dan Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng. Berita seterusnya, program bantuan lesen memandu MyLesen memanfaatkan 478 pelajar khususnya di konstituensi Dun Senadin Miri apabila menerima lesen B2 di bawah program tersebut. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, program bantuan lesen memandu MyLesen Senandin dilaksanakan bagi membantu para pelajar mendapatkan lesen. Menurutnya lagi, inisiatif berkenaan bertujuan untuk menangani isu para pelajar yang menggunakan motosikal tanpa lesen ke sekolah. Katanya, program ini merupakan hasil usaha beliau berbincang dengan pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak untuk mencari cara penyelesaian pemandu motor tanpa lesen. Di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia, jelasnya, mereka ada satu program bantuan lesen memandu kelas B2 untuk motosikal saja di kalangan para pelajar sekolah. Jadi berdasarkan program ini, ujarnya, beliau telah memohon untuk mengadakan satu projek perintis di Miri khasnya, kawasan Senandin kerana kawasan itu yang menghadapi masalah yang besar. Katanya demikian berucap dalam program bantuan lesen memandu MyLesen pada Sabtu. Program yang dilaksanakan oleh Institut Memandu Miri Subis Sdn Bhd dan Institut Memandu Siti Miri Sdn Bhd ini telah berjaya mendaftarkan 478 pelajar daripada sejumlah 609 yang mendaftar melibatkan pelajar daripada 14 sekolah di kawasan tersebut. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee Kim Shin yang juga Adun Senadin turut berkata, sejumlah 1,000 lesen telah diluluskan oleh JPJ Sarawak di bawah program ini dan akan terus dilaksanakan pada tahun ini. Beliau turut berharap menerusi program seumpama ini dapat menyelamatkan masalah pemandu motosikal tanpa lesen, khususnya di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Turut hadir Ahli Majlis Bandaraya Miri CR Nicholas To, Pengurus Institut Memandu Miri Subis Sdn Bhd Irene Chai Pei, Pengurus Institut Memandu Siti Miri Sdn Bhd Lawrence Chai Pei Hua serta Wakil Agensi JPJ. Di Mukah, Bazar Nita Fatimah Dalat menginspirasikan Abu Dhabi dalam transformasinya. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, Bazar Nita Fatimah Dalat bukan sahaja untuk dinaik taraf, malah persekitaran yang bersih dan ceria menjadi fokus utama kemudahan itu. Jelasnya, persepakatan dalam mengembeling tenaga amat penting dalam mentransformasikan agar ia lebih moden dan tersusun rapi seperti yang beliau pernah lihat di Abu Dhabi. Beliau berkata demikian ketika menghadiri perasmian Bazar Corner di Bazar Nita Fatimah Dalat di sini pada Sabtu. Dalam pada itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan dan Penyelenggaraan Kemudahan JKPPK Bazar Nita Fatimah Dalat, Kaunselor Mun Inal turut berterima kasih kepada Pengarah Urusan Erika Sdn Bhd, Datuk Bobby Ting di atas sumbangan menyediakan 40 kerusi dan 10 meja melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR. Untuk rekod, setakat ini Bazar Nita sudah mempunyai 36 peniaga yang telah berdaftar termasuklah 4 kios baru yang telah pun beroperasi. Turut hadir Setiausaha Majlis Daerah Dalat dan Mukah MDDM Abdul Razak Awang Bini dan Pegawai Khas Pusat Khidmat Dalat Said Seman. Berita di Miri, jalinan kerjasama strategik semua pihak berkaitan memainkan peranan penting dalam mencapai sasaran menarik kehadiran 4 juta pelancong ke Sarawak tahun ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penambahbaikan infrastruktur dan kemudahan mampu menjadi tarikan pelancong. Selain itu, penyiapan Lebuh Raya Pen Borneo turut menyumbang kepada faktor yang sama sekaligus membolehkan pelancong menerukai Sarawak termasuk di Miri. Take bolder and more aggressive measures and strategies in marketing Miri City at the international level to prepare for the Visit Malaysia Year 2026. We focus on ecotourism, prioritizing unique and responsible experiences,
which involve emphasizing sustainable infrastructure development to balance tourism growth with the region's natural beauty and minimize environmental impact. Beliau berkata demikian melalui teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting, dalam Pesta Bubuk Miri 4.0 di Taman Nelayan Kampung Batu 1 pada Sabtu. Tambahnya, Miri bukan sahaja kaya dengan flora dan fauna, tetapi juga dengan kepelbagaian etnik dan budaya, festival muzik, festival kebudayaan, pesta makanan dan juga pesta sukan dan pelancongan perubatan. Justru, beliau menyeru agar semua pihak harus memainkan peranan masing-masing dan tidak bergantung semata-mata kepada usaha kerajaan kerana ia adalah tanggungjawab semua pihak berkepentingan. Dalam pada itu, Datuk Sebastian dalam ucapannya, beliau mencadangkan agar pesta bubuk diadakan selama 3 hari dan bukan diadakan 1 hari supaya menarik lebih banyak pengunjung terutama dari negara Brunei untuk datang ke sini. Beliau turut mencadangkan agar untuk dinaik taraf tamu nelayan tersebut sebagai tapak jual makanan laut dan minuman dan hasil jualan laut. Turut hadir Datuk Bandar Bandaraya Miri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Adam Yi Siusang, Timbalan Datuk Bandar Bandaraya Miri, Kaunselor Arifin Muhammad, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Pelancongan Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor John Trawi, Pemangku Setiausaha Majlis Bandaraya Miri, Siti Suhana Rosli. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak melalui Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA sedang giat membangunkan kawasan seluas kira-kira 108.2 ekar secara berperingkat di Sungai Berdaun bagi menempatkan keluarga-keluarga tambahan yang terlibat dalam projek pembangunan Darul Hana. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, penempatan Sungai Berdaun merupakan sebuah penempatan yang teratur dan moden di mana Kerajaan Sarawak telah menyediakan infrastruktur asas. Menurutnya, antara infrastruktur tersebut seperti sistem jalan raya dan perparitan termasuk kerja-kerja menembok tanah bagi memastikan kawasan ini bebas daripada masalah banjir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, projek ini melibatkan pembinaan sebanyak 426 unit rumah dan ianya dibagi kepada 2 pakej pelaksanaan. Pakej pertama melibatkan kawasan seluas 52.2 ekar bagi membina 209 unit rumah yang kita tanggah dah siap di sekeliling kita tu, sebanyak 209 dalam pakej yang pertama. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi semasa majlis penyerahan kunci rumah projek penempatan Sungai Berdaun di sini pada Ahad. Premier Sarawak menambah terdapat sebanyak 126 keluarga tambahan dari Kampung Semarang, Kampung Panglima Seman Lama dan kawasan lot tambahan di Perkampungan Seberang Hilir yang memenuhi kriteria dan syarat permohonan telah ditawarkan untuk membeli rumah di penempatan Sungai Berdaun bagi pakej pertama ini. Selain itu, katanya pihak LCDA turut memperkenalkan sistem penyimpanan air hujan yang juga boleh berfungsi sebagai komponen Sarawak Urban Stormwater Management (SUSTOM) di projek penempatan Sungai Berdaun Kuching. Dan ia juga boleh berfungsi sebagai komponen SUSTOM, itu keperluan yang disediakan oleh pihak DID di projek penempatan Sungai Berdaun. Jadi it's going to be our first project. Ya, betul Okey. Jadi pertama diadakan di kawasan satu perumahan di Sarawak itu disediakan sistem penyimpanan air hujan tersebut. Malahan sistem ini juga bukan sahaja mengalahkan kelestarian alam dengan kitar semula air hujan, tapi juga untuk penggunaan harian seperti menyiram tanaman, pokok-pokok, bunga dan sebagainya, serta digunakan untuk kita nak masuk motorkar kita nak masuk motosikal kita menggunakan air itu, serta pada masa yang sama boleh menyumbangkan kepada pengurangan kos bil air. Turut hadir Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang juga merangkap Ahli Parlimen Santubong, Datuk Sri Nancy Shukri, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insinyur Aidil Lariwu, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi, Ketua Masyarakat, Ketua Kaum, Penduduk Kampung dan Kaki Tangan LCDA. Berita seterusnya di Padawan. Sebanyak 30 buah rumah di kawasan Dun Mambong telah dikenal pasti dan dipilih untuk menjalani pembaikan menerusi program projek Penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS bagi fasa pertama tahun 2024.
Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Datuk Dr. Jurib Susil berkata projek melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 itu akan bermula pada Mac 2024 dan dijangka siap pada Mei ini iaitu dalam tempoh 3 bulan. Menurut beliau, PPRMS merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak membantu golongan kurang berkemampuan dengan memperuntukkan RM1 juta setiap tahun kepada setiap adun bagi tujuan tersebut. Beliau berkata demikian ketika menyaksikan proses cabutan undi pemilihan kontraktor bagi PPRMS Fasa 1 bagi tahun 2024 di Pejabat Pusat Khidmat N19 Mambong pada Jumaat. Dalam masa sama, Datuk Dr. Jurib menggesa pihak kontraktor yang dilantik agar melaksanakan projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Difahamkan 30 kontraktor telah dilantik bagi melaksanakan PPRMS tersebut. Sekian edisi malam bersama saya, Saiful Bahari. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan majlis penyerahan kunci rumah projek penempatan Sungai Berdaun oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi di Kuching pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.